Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wa du'a ila al-huda wa dalal al-khair ibtigha wajillah qurbihi wa sawabihi ila hadrati sayyidina syafi'ina rasulillah Muhammadin abdillah sallallahu وصلى الله عليه الإمام حسان من الرحمن والشاكرين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ومن تصدق فيه ومن عابد الله فيه إن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkurniakan kepada kita nikmat terbesar, yakni nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat afiah, sihat serta berkesempatan untuk melaksanakan ibadah Jumaat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengkurniai kita segala kenikmatannya dan juga mengkurniai kita ampunan, pertolongan, perlindungan dan kemudahan dalam urusan kita, urusan dunia dan akhirat insya-Allah. Insya-Allah pada hari Jumaat ini yang merupakan hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Baginda merupakan penghulu daripada para nabi dan rasul. Maka hari Jumaat merupakan hari yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai penghulu bagi orang-orang beriman. Yang mana di hari ini Allah banyak melipat kali gandakan pahala-pahala mukmin yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, solat Jumaat merupakan satu-satunya solat yang diwajibkan berjamaah dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya solat yang diwajibkan oleh Allah kepada orang Islam, kepada orang beriman 5 waktu. Subuh, solat zuhur, solat asar, maghrib, isya. Akan tapi semuanya wajib tapi tidak disyaratkan berjamaah, kecuali hanya solat Jumaat sahaja. Solat Jumaat ini bila dilaksanakan berseorangan atau dilaksanakan tanpa berjamaah, maka tidak dikira solat Jumaat, tak sah solat Jumaatnya. Oleh sebab ini termasuk perbezaan atau keistimewaan solat Jumaat, yang mana yang melaksanakannya pahalanya adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah, dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang mudah untuk melaksanakan solat Jumaat. Dan satu lagi solat, bukan satu lagi solat sebetulnya, ada lagi solat yang perlu kita jaga, yang banyak kita lalai, khususnya hari Jumaat, yakni solat asar hari Jumaat. Orang semangat nak solat Jumaat ni semangat. Zuhur sedia dia pukul 11, dah prepare, dah bersedia.
Tapi kalau solat asar sudah habis, tak solat jamaah dia. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, yang datang daripada Sayyidina Musa al-Ash'ari, Nabi bersabda, man shallal bardain dakhalal jannah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Yang mana sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang solat bardain, 2 waktu sejuk, dia akan masuk surga. Maksudnya solat bardain apa? Solat 2 waktu sejuk, solat subuh dan solat asar. Itu solat Jumaat kita jaga, alhamdulillah. Solat asar hari Jumaat banyak lalai. Kalau dah asar, alah penat pula. Apa banyaklah punya ayat. Padahal Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari Muslim, memberi jaminan bagi orang yang menjaga solat asar dan solat subuhnya, khususnya solat Jumaat. Sebab solat hari Jumaat ni, semua solat yang berada di hari Jumaat itu adalah paling istimewa, paling besar pahalanya. Jadi kalau kita ditanya solat subuh mana satu yang pahalanya paling besar, pahala subuh Jumaat paling besar pahala dia. Kan subuh ada subuh Ahad, ada subuh Isnin, ada subuh Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau ditanya antara subuh satu minggu ini, subuh mana satu yang pahala dia paling banyak? Subuh Jumaat. Zuhur Jumaat tak ada zuhur lah, ada solat Jumaat. Asar yang paling afdal, asar Jumaat. Maghrib paling afdal, maghrib Jumaat. Kemudian Isya paling afdal adalah Isya Jumaat. Dan selainnya itu ada satu maqam. Oleh itu hari Jumaat memang hari istimewa, hari yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita kena mengambil satu peluang besar untuk kita masuk surga dengan perkara yang ringan. Kita paksa diri kita, berusaha melawan hawa nafsu kita untuk istiqamah solat subuh dan solat asar berjamaah. Wabil khusus di hari Jumaat. Sebab asar Jumaat tak sama dengan asar selain Jumaat. Masuk surga ini sebetulnya mudah, tapi nafsu kita tak nak masuk surga. Ada para ulama mengatakan pelik manusia ini, diajak masuk surga perlu diheret. Sepatutnya surga ini kan penuh kenikmatan, tak ada sakit, tak ada tua, tak ada dengki, tak ada marah, tak ada sebarang keburukan dalam surga. Seronoklah dalam dia. Tapi orang nak masuk tu bukan berlari, bersegera, berebut, tak ada. Perlu diheret dulu. Perlu diheret nak masuk surga. Nak solat, padahal masuk surga kita jaga je solat asarnya, solat subuhnya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan kullama ghada aw raha. Sesiapa yang pagi-pagi dah keluar daripada rumahnya pergi ke masjid, atau petang dia pergi ke masjid, maka Allah sediakan untuknya nuzulan. Nuzulan satu hidangan. Satu hidangan setiap dia pergi pagi dan setiap dia pergi petang. Maksudnya pergi pagi menunaikan solat subuh dan petang dia menunaikan solat asar. Dikatakan nuzulan, hidangan ini adalah bukan hidangan biasa, hidangan setakat sekarang kita kan selalu dapat hidangan, lagi-lagi masih ada open house, ada lagi open house. Banyak lagi kenduri kendara masih banyak lagi. Alhasil hidangannya bukan hidangan biasa. Ini Allah SWT menyediakan bagi orang yang pergi pagi hari nak menunaikan solat subuh, pergi petang nak menunaikan solat asar, sediakan hidangan untuk tetamu. Hidangan untuk tetamu. Selalunya orang bertamu ini akan diberi hidangan spesial selama 3 hari dia punya ni. 3 hari ada hidangan spesial. Jadi kalau kita pergi subuh saja dapat hidangan 3 hari. Wal yaumu indallahi, dan satu hari di sisi Allah SWT itu adalah ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun yang kamu kira. Yani kita dapat hidangan daripada Allah
solat subuh jamaah je pergi masjid saja dihidangi oleh Allah SWT selama 3 hari. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Maknanya kalau 3 hari 3000 tahun. Itu solat subuh. Kalau solat asar 3000 tahun lagi. Jadi kita masuk di rumah Allah SWT, maksudnya Darussalam, rumah keselamatan, yakni surga. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli surga insya-Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada fitnah, tanpa ada azab, tanpa ada kesusahan dan kesulitan insya-Allah, tanpa hisab. Jadi fadilah di sini nak katakan bahasanya pahalanya sangat besar. Solat subuh dan solat asar berjamaah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, orang memang masuk masuk surga. Orang mukmin ni bila meninggal dia pasti masuk surga. Tapi kan ada orang mukmin yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, sehinggalah dia perlu masuk masuk dobi dulu, masuk neraka dulu, dibasuh dulu dalam neraka. Janji Allah SWT, janji Allah melalui sabda Rasulullah SAW, siapa yang solat subuh dan solat asar masuk surga. Maksudnya masuk surga, masuk neraka dulu tak Ustaz? Tak ada masuk neraka. Sebab dalam riwayat yang lain Nabi juga bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam lan yalijan nara ahadun shalla qabla utul syamsi wa qabla ghurubiha, rawahu Muslim. Jadi ada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi bersabda, tak akan pernah masuk neraka seseorang yang solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Jadi kalau tadi jaminan nak masuk surga, mungkin ada orang berfikir masuk surga, mungkin juga masuk neraka dulu baru masuk surga. Sabda ni riwayat Imam Muslim mengatakan tak akan pernah, lan, menggunakan kalimat lan, bukan lam. Kalau lam juga makna tidak masuk neraka, tapi bukan seperti lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Yang digunakan dalam hadis ini, lafaz atau kalimat yang digunakan oleh Rasulullah SAW, lan ini maknanya tak akan pernah, bukan setakat tidak melahirkan atau tidak masuk, tak akan pernah masuk. Istilahnya tak akan pernah merasai api siksa neraka. Siapa? Orang yang solat sebelum terbit matahari dan orang yang solat sebelum terbenam matahari. Maka di sini kita perlu usahalah. Jadi macam mana lah nak selamat daripada neraka ni, macam mana nak masuk surga, jaga 2 solat ini berjamaah. Kemudian solat yang lain macam mana Ustaz? Solat yang lain juga penting juga, perlu dijaga. Tapi kenapa saya lebih tekankan kepada solat subuh dan asar? Sebab 2 solat inilah yang paling susah dilakukan oleh orang mukmin. Subuh kita tengah sedap tidur. Orang ni kalau dah tidur, maka dikatakan akan diikat dirinya 3 ikatan oleh syaitan. Nak bangun je ada bisikan dalam perasaan kita atau dalam telinga kita membisik, malam lagi, pagi lama lagi, tidur. Itu selalu ada. Orang ini sabda Rasulullah SAW. Mungkin kita boleh tanya pengalaman kita sendiri. Kalau kita bangun pukul 5 misalkan, padahal pukul 5 dah dekat subuh dah, akan ada bisikan pukul 5 lagi, lama lagi subuh, tidur lagi. Akhirnya 5.30 pun bangun, sekejap lagi, tambah sikit, tambah, tidur lagi. Itu suruh tidur. Memang itu ikatan syaitan. Jadi kalau kita dengar syaitan, memang sudah tak solat jamaah nanti subuh. Solat subuh alhamdulillah, tapi sayang kalau dia tak solat jamaah tak solat jamaah subuh. Jadi kalau ada bisikan macam tu, yakin itu syaitan. Sebab Nabi yang memberi berita kepada kita. Setiap mukmin, setiap anak Adam yang tidur maka akan diikat oleh syaitan 3 ikatan. Cara melepas ikatan ni macam mana supaya dia boleh terbebas dan dia boleh fresh di pagi harinya? Pertama, bangun tidur baca doa. Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu paling kurang lah. Kemudian selepas tu baru terlepas 1 ikatan.
Nak lepas ikatan satu lagi macam mana? Wuduk, ambil sembahyang, ambil air wuduk, baru terlepas ikatan kedua. Nak lepas ikatan ketiga, solat. Solat apa? Solat sebelum masuk subuh, yakni solat tahajud, solat qiyamul lail. Siapa yang melakukan perkara tersebut, maka dia akan bangun atau dia akan hidup di hari tersebut dengan penuh harapan dan kebahagiaan dan semangat yang tinggi dalam dirinya. Tak ada rasa malas. Tapi kalau dia memang bangun-bangun subuh dah lambat, tak jamaah, malas, dan hari itu memang akan dilalui dengan rasa malas. Bahkan dikatakan orang yang bangun tidur malam sampailah subuh, maknanya dia telah dikencingi oleh syaitan telinganya. Telah kencing syaitan ke atas telinganya. Jangan sampai kita telinga kita hari-hari jadi toilet syaitan. Jadi tandas syaitan, tak pernah bangun subuh. Kalau kita tengok orang-orang yang berjaya dunia ke, berjaya akhirat ke, orang-orang yang walaupun orang kafir sebetulnya, yang kejayaan dunia mereka masya-Allah, mereka ini disiplin mereka bangun pagi. Bangun daripada normalnya orang biasa. Kalau orang biasa ni bangun pukul 6, dia orang akan bangun pukul 5. Bahkan 4.30 mereka akan bangun. Kalau orang kafir akan buat senaman nanti. Buat senaman, buat aktiviti yang menjadi segar badan. Tapi kita orang Islam ambil wuduk, solat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah berjaya dunia akhirat. Dunia kita berjaya, akhirat juga berjaya. Baik. Kemudian kelebihan daripada solat subuh dan asar ini, jadi kita kena paksalah subuh dan asar, usahakan, paksa diri. Lagi-lagi kalau rumah kita dekat dengan tempat jamaah, dekat dengan surau, dekat dengan masjid, sangat dekat. Tapi yang namanya ibadah ini dia tak dikira dekat jauh, muda ke tua. Kadang yang dekat tu seminggu sekali je pergi masjid, yang jauh hari-hari. Macam tu juga yang tua, yang muda tak dikira. Kadang anak muda yang boleh dia main futsal 2 jam, tapi nak pergi masjid, nak jalan kat masjid tak larat dia. Sebab kenapa? Semuanya adalah taufik, yakni kekuatan, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhasil untuk solat subuh dan asar ini betul-betul kita jaga kalau kita memang nak selamat daripada neraka dan nak masuk surga. Betul-betul jaga. Surga ini sebetulnya bukan boleh ditebus dengan ibadah. Surga ini sangat mahal. Bahkan seandainya ibadah kita pun dapat gaji, siapa yang solat 5 waktu setiap waktunya akan diberi duit 10.000 misalkan. Siapa yang solat jamaah di Masjid At-Taqwa, Taman Tun, satu waktu 10.000. Solat subuh 10.000, Zuhur 10.000, Asar 10.000. Kemudian Maghrib 10, Isyak 10.000. Jadi satu hari boleh dapat 50.000. Itu satu hari. 10 hari dapat 500.000. Satu bulan gaji dia 1,5 juta. Tak pergi office gitu, duduk masjid. Duduk masjid tak perlu bagi office. 1,5 juta. Padahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat subuh dan asar saja, bila kita pergi masjid, hidangan tu bukan hidangan sehari sejam 2 jam, hidangan untuk 3.000 tahun. Ada orang yang buat jamuan hari-hari selama 10 tahun. Hari-hari ada hidangan kat rumah dia, belum pernah ada. Hari-hari hidangan di rumah dia selama 10 tahun, tak ada. Tapi Allah memberikan satu hidangan kepada orang yang solat subuh saja atau asar saja berjamaah di masjid. Allah beri hidangan dia selama 3.000 tahun. Tapi kita alhamdulillah mudah cara nak mendapatkan semua itu. Nak masuk surga istilahnya mudah bagi kita yang mau mengamalkan ilmunya, mau mempraktikkan daripada pengetahuan kita. InsyaAllah sama-sama kita berazam. Di akhir zaman ini orang sekarang sudah ada sebahagian yang sudah kalang kabut, kerisauan yang sampai kemurungan dengan ekonomi, harga semua naik, inflasi apa macam-macam sudah.
Tapi kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mengatur kehidupan kita. Kita hidup di tahun 2022 ini. Allah dah tahu dah apa yang akan berlaku di tahun 2022. Bukan Allah tak tahu. Maknanya kalau kita diberi kehidupan di tahun ini, kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu kita risaukan adalah akhirat kita. Akhirat kita kena betul-betul kualiti dia kita tingkatkan. Khususnya tak perlu yang sunnah-sunnah yang banyak-banyak sangat. Tak, jamaah ini saja. Solat jamaah saja. InsyaAllah kalau kita ikhlas kerana Allah SWT dan istiqamah, kita akan selamat daripada neraka dan masuk surga. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Nabi bersabda, solat yang paling berat bagi orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Level munafik di zaman Nabi ini adalah high level sudah, level tertinggi ni. yakni munafik level tertinggi, yang mana zahir dia mengatakan, menunjukkan dia itu muslim, mukmin, tapi dalam hatinya dia benci kepada agama Islam, benci Allah, benci Rasulullah, tak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang munafik ni hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, solat yang paling berat pada kaum munafik adalah solat isya, solat isya berjamaah, dan solat fajar, solat subuh. Seandainya mereka mengetahui apa yang Allah kurniakan di dalam solat isya dan solat subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan datang melaksanakan solat isya dan subuh walaupun dalam keadaan merangkak. Kalau tadi solat asar dan subuh, di sini sabda ini Nabi mengatakan solat isya dan subuh. Isya dan subuh. Maknanya apa? Maknanya orang yang istiqamah solat isya dan subuhnya dalam berjamaah, yang pertama dia terselamat daripada sifat nifak, sifat munafik. Sebab setiap kita hampir tak selamat daripada sifat nifak. Yang paling ringan, Nabi Muhammad SAW, alamatul nifak, yakni tanda-tanda nifak ini adalah alamatul munafik, idza hadasa kadiba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu bila dia bercakap, dia dusta. Kalau diri kita pernah berdusta, ya ada orang yang dusta dia 24 jam. Jadi dia cakap malam tadi macam mana tidur? Oh, lain tidur. Saya mimpi Nabi, padahal tak mimpi Nabi pun. Padahal tak tidur pun. Ada kat mana malam tadi? Saya tahajud, padahal di night club dia. Tipu, 24 jam tipu dia. Ini level dia tinggi lah, walaupun bukan yang tertinggi, nifak. Jadi selagi kita pernah menipu orang dengan perkataan kita, maknanya ada tanda munafik dalam diri kita. Ini nak hilangkan, macam mana nak hilangkan? Susah lah Ustaz. Saya kadang kalau dah urgent sangat, jumpa polis misalkan, ada roadblock, terpaksa tipu. Nak gimana cik? Saya nak ini nak isteri, nak bersalin, saya nak cepat. Padahal belum kahwin pun dia. Ya, padahal belum kahwin. Lala sekali polis tu hantar ke hospital. Sudah kalang kabut nak cari perempuan yang mana satu dia yang tengah bersalin. Istilahnya kita kadang dalam keadaan darurat kita akan menipu. Dan menipu ketika berkata adalah tanda nifak. Macam mana nak hilangkan kebiasaan ini? Ini dia. Jaga solat isya dan jaga solat subuh berjamaah. Maka sifat tu kita akan ada kemampuan lah. Kita ada kemampuan untuk menghilangkan atau untuk tidak membiasakan berdusta. Ya, berdusta. Ya, mungkin jamaah ada yang tahu, tapi dusta itu tak semuanya dosa Ustaz.
Kan ada dusta yang sunnah. Ya, itu muslimin dah tahu semua lah kan. Dusta yang sunnah tu cerita lain, bukan tanda nifak. Sunnah dapat pahala lah. Ya. Contohnya dusta apa yang sunnah? Contohnya adalah dusta ketika kita nak mendamaikan dua orang yang tengah bergaduh. Adik beradik gaduh tentang harta pusaka. Gaduh. Apa yang dia gaduhkan? Motor sebiji je. Bukan gaduh juta-juta, tak, motor je dia gaduh. Itu pun motor dah tahun 94, dah lama motor ni. Macam mana kita boleh berdusta antara berdusta kepada abang tadi atau berdusta kepada adiknya. Cakap, abang, adik mengalahlah bagi abang. Adik nak bagi duit ke abang, padahal adik dia tak cakap apa pun. Dia yang bagi duit, dibagi duit. Berapa harga? 500. Dah motor lama. Kemudian kepada adiknya, dah adik abang nak ambil lah, tapi abang bagi duit ke adik. Abang bagi juga duit. Akhirnya saling mereka saling menerima, memaafkan, berdamai. As-sulhu bainasnain, yakni mendamaikan antara dua orang yang tengah bergaduh. Kalau memang kita perlu menggunakan cara menipu, istilahnya cakap tipu, cakap bohong, boleh kita gunakan. Sunnah hukumnya. Dan juga tipu kepada apa lagi? Madu kan. Yang bermadulah, tapi selalunya yang cakap madu banyak cakap ni tak berani selalunya. Yang senyap-senyap tu dia berani. Kalau bab-bab poligami istilahnya. Antara isteri tua tanya, "Bang, menurut abang perempuan mana yang paling cantik?" "Engkaulah paling cantik sedunia yang pernah kulihat." Padahal tipu pun, tak cantik pun dia. Masak supaya dia seronok, kita bagi hadiah. Masak kita cakap, "Memang sedap lah, kedai mamak mana boleh masak mi macam ni." Ya memang tak ada dia. Ya, tapi kita nak damaikan, tenangkan hati dia. Ini bolehlah menipu. Alhasil kalau menipu-nipu yang di luar perkara tersebut, maka itu termasuk tanda nifak. Tanda nifak yang kedua, bila dia berjanji, dia ingkar kepada janjinya, tak nak tepati janji. Ini termasuk tanda nifak. Subhanallah, Masya Allah kepada mak dia, "Mak, doakan akak, doakan abang mak. Abang bila diterima kerja ni, diterima lepas interview atau dapat gaji pertama, abang akan sponsor mak untuk pergi umrah." Lala sekali sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun tak ada pergi umrah pun. Yang ada abang tu dah upgrade kereta pula. Rim dia dah tukar dah, sport rim lain. Subhanallah, ini janji kepada mak ni jangan main-main. Kalau kita dah cakap gaji pertama nak bagi mak atau 50% kita nak bagi mak daripada income kita, gaji kita, bagi terus. Lagi-lagi kalau seorang ibu, orang anak beri duit kepada ibu ni, tak akan miskin dia, bahkan dia akan semakin berjaya. Semakin berjaya. Itu sudah satu cara yang daripada Islam, bahkan orang kafir pun melaksanakannya. Dikatakan daripada orang-orang kaya di Eropah, dikatakan 90% mereka ini berbakti kepada ibunya. Jadi ketika mereka ada rezeki, yang diselesakan dulu ibu dia. Kalau ditanyalah, apa kunci sukses awak ni menjadi seperti ini? Sukses saya sebab ibu saya. Bukan ibu ditolak tepi. Ibu merupakan kunci rezeki. Kunci rezeki. Jangan kedekut dengan ibu kita. Kalau awak nak hidup senang selamanya, yakni sepanjang hayat kita, selesakan ibu kita. Maka insya-Allah hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda nifak yang kedua, bila dia berjanji dia ingkar, suka mengingkari janji. Tanda yang ketiga, wa idza tumina khana. Bila dia diberi amanat, dia khianat. Diberi amanat untuk menyampaikan bantuan atau agihan, disampaikan bantuannya, disampaikan agihannya, tapi hanya 70% saja. Yang 30% dari bantuan masuk poket dia. Ini pengkhianat. Ini munafik. Orang ni ada sifat nifak dalam dirinya. Diberi amanat untuk membantu orang, diberi amanat untuk
satu urusan, dia bukan nak bantu. Ada orang yang tak bantu langsung, ada bantu setengah aja. Istilahnya kalau dia ada dapat tender besar, satu amanah untuknya buat jalan raya, kan, tar dia sepatutnya tebalnya 10 mm biasa. Dia buat 5 mm. Apa ni? Pengkhianat. Pengkhianat kan ni nifak. Dia ingat dapat duit daripada tu dia akan kaya. Tak akan kaya dia. Banyak duit memang, tapi cepat habis dia lagi. Imma habis dirompak orang, imma dia nanti ada kemalangan, imma dia sakit, imma banyaklah kena scammer ke macam-macam. Alhasil duit tu tak berkat, bahkan akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jadi tiga tanda ini sebetulnya lebih lagi tanda nifak. Tapi dalam satu riwayat memang Nabi memberikan kriteria tanda orang nifak ketika bercakap dia dusta, ketika dia berjanji dia ingkar, kemudian ketika diamanati dia khianat. Dan nak menyembuhkan, nak menghilangkan penyakit nifak ini adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, solat isya dan solat subuh berjamaah. Sememangnya orang munafikin di zaman Rasulullah ni dia tak solat kalau tak nampak orang. Oleh itu kalau solat isya ni dia fikir-fikir, kalau nak solat isya pergi masjid, ada orang nampak saya ke? Kan zaman dulu kan tak ada lampu, jalan tu gelap. So dia keluar rumah pun tak ada orang nampak. Orang munafik ni bila dia zaman Nabi, bila nak ibadah dia kena tunjuk diri, dia kena sebab orang perlu tahu keadaannya, dia memang keluar. Solat subuh gelap, solat isyak gelap, so dia tak keluarlah. Oleh itu di zaman Rasulullah dikatakan para sahabat ni bila nak tahu orang munafik senang je, tengok masa isyak dan tengok masa subuh. Kalau orang tu tak ada waktu isyak, tak ada subuh, ini memang ada tanda memang orang. Tanda sifat ni nifak. Alhasil fadilah daripada solat-solat jamaah yang kita kongsikan daripada subuh dan asar dan juga subuh dan isyak itu adalah sangat besar. Ini untuk menambahkan kita semangat untuk datang ke masjid atau tempat-tempat solat berjamaah. Yakni biasakan diri kita solat berjamaah. Ulama-ulama dahulu tu bila dia tertinggal solat di masjid, kita bukan boleh set masa setiap waktunya, kadang kita terlepas juga. Sama dengan para ulama-ulama kita, kadang mereka terlepas juga, ada urusan, ada orang tanya nak pergi sana, ada orang bertanya, akhirnya lalas sekali nak pergi masjid dah habis dah solat. Jadi kalau mereka dah lambat solat, datang masjid dah habis solat, apa yang mereka buat? Ada sebahagian mereka mengambil atau memanggil orang-orang yang kerja. Kalau di Arab tu kan ada orang-orang niaga di tepi-tepi masjid, dipanggil, bang boleh tak solat dengan saya bagi upah. Jadi dia untuk solat jamaah itu berani memberi upah kepada orang yang mau menemani dia solat. Untuk apa? Untuk supaya dia tidak tertinggal solat berjamaah. Tadi oleh itu ada sebagian mereka ni kalau kita baca biografinya, mula daripada balik sampai meninggal tak pernah tak solat jamaah, pasti solat jamaah. Ya ada kalanya kalau dia memang sempat dia akan solat di masjid, di surau atau tempat-tempat awam. Kalau memang tak sempat, memang dia mungkin ada uzur atau memang keadaan yang tak boleh kita kontrol, maka dia akan mengambil upah orang. Dan sebagian mereka ramai santri lah, pelajar dia akan panggil pelajar dia untuk solat berjamaah. Itu satu upaya daripada para ulama kita untuk menjaga solat berjamaah. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah, rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Siapa yang solat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah, dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah. Ini khusus. Yani orang yang solat subuh, Allah akan menjamin orang tersebut di hari tersebut. Dijamin daripada apa, Ustaz?
dijamin daripada perkara yang dia tak sukai. Kemalangan, dirompak, dizolimi orang, kehilangan, kebakaran mungkin, tenggelam mungkin. Alhasil benda-benda yang tidak disukai, Allah akan jaga daripada orang tersebut. Siapa dia? Orang yang solat subuh. Orang yang solat subuh berjamaah. Bahkan Allah mengancam kepada orang yang menzolimi orang yang solat subuh. Ayatnya Allah mengancam kepada orang yang buat zalim kepada orang yang solat jamaah subuh. Kalau kita baca sirah sejarah, ada raja yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Mungkin muslimin ada sebagian yang tahu. Hajjaj bin Yusuf ini merupakan raja zalim. Dia suka membunuh, suka hati dia nak bunuh orang. Bahkan ramai daripada sahabat yang dia bunuh. Para ulama yang tak sesuai dengan dia, dia bunuh. Tapi yang hebatnya, dia hafal banyak hadis. Ribuan hadis dia hafal. Masjid yang dia bina ratusan hadis. Ratusan masjid. Tapi itulah dia punya perangai. Bila tak satu haluan dengan dia, ulama ke, orang alim ke, sahabat ke, tabi'in ke, dia tak kisah, dia akan dibunuh. Tapi ajaibnya, sebelum dia bunuh, dia pasti tanya dulu. Pernah seorang tabi'in ini ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf. Sebab dia punya kebijakan tu tak sesuai macam tu. Jadi seorang raja kan biasalah kepada ni, tak sesuai. Akhirnya ada ulama ni bersuara, ditangkap. Selepas ditangkap, tabi'in ni dia pasti dah habislah, kena pancung, kena bunuh. Akhirnya apa? Kebiasaan Hajjaj bin Yusuf sebelum membunuh ni, dia akan tanya, awak solat subuh jamaah tak tadi? Ditanya dulu sebab dia baca hadis. Dia hafal ribuan hadis. Walaupun ribuan hadis yang dia hafal, masjid banyak dia bina, dia zalim juga. Ada orang macam ni. Dan ketika nak dipancung tu ditanya dulu, awak tadi subuh solat jamaah tak? Saya solat jamaah. Kalau solat jamaah, pergi sana. Nanti ditangkap, esok ditangkap balik, tanya balik, solat subuh tak tadi? Jadi kena jaga dia. Sebab kenapa? Hajjaj bin Yusuf tahu, kalau aku buat zalim kepada orang yang solat subuh berjamaah, maka musuhku bukan manusia, tapi Tuhan semesta alam. Akan binasa dunia dan akhirat. InsyaAllah ini saja yang boleh kongsikan. InsyaAllah kita boleh amalkan apa yang sudah kita dengar daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat Isya, solat subuh dan solat asar, semuanya adalah kunci kita selamat daripada neraka dan untuk masuk surga. Ini saja yang saya boleh kongsikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Ada salah silap, ada kekurangan, ada terkasar kata, saya minta maaf. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.